Bayangkan, ada orang datang ke rumah Anda, duduk selama 24 tahun, sapu semua harta benda, ubah susun atur rumah sesuka hati. Lepas tu, dengan selamba dia cakap, dia adalah penduduk asal. Itulah yang berlaku sekarang. UMNO, parti dari Semenanjung, kini mahu digelar sebagai parti tempatan Sabah. Logik dari mana ini? Betulkah 24 tahun cukup untuk tukar status penjajah politik kepada parti kesayangan Sabah? Nah, daripada video kali ini kita akan bongkar kebenaran, kita akan ulaskan yang UMNO tidak mahu Anda tahu. Bersedia untuk satu pendedahan yang akan membuat Anda pikir dua kali sebelum percaya slogan manis mereka. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kita mengambil maklum kenyataan Ahmad Maslan yang mendakwa bahwa UMNO boleh dianggap sebagai parti tempatan di Sabah kerana telah memerintah selama 24 tahun. Kenyataan ini bukan sekadar mengelirukan, ia adalah satu penghinaan kepada kecerdikan dan memori kolektif rakyat Sabah. UMNO mula bertapak di Sabah pada tahun 1991 ketika Tan Sri Haris Saleh membuka laluan selepas kejatuhan USNO. Sejak itu, UMNO perlahan-lahan menguasai politik Sabah hingga berjaya menjadi kerajaan melalui kerjasama dengan PBS dan kemudian dengan menguasai hampir seluruh struktur pentadbiran negeri. Tetapi apa yang berlaku dalam masa 24 tahun itu? Sabah kekal sebagai negeri termiskin di Malaysia. Laporan EPU dan DOSM menunjukkan kadar kemiskinan Sabah adalah antara yang tertinggi di negara ini. Hinggalah ke hari ini, dalam tempo pemerintahan UMNO, infrastruktur kekal terabai. Jalan berlubang menjadi norma, hospital kekurangan kemudahan asas, sekolah daif terutamanya di pedalaman, semuanya masih berlaku dan masih ada sehingga kini. Lebih membimbangkan, UMNO didakwa juga terlibat dalam satu skandal yang besar di negeri itu, yaitu yang kita semua tahu, Project IC. Satu gerakan memberi kerakyatan kepada pendatang asing untuk mengubah demografi negeri demi keuntungan politik. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri pernah mengakui bahwa kerajaan pada waktu itu meluluskan IC secara tidak sah kepada warga asing di Sabah. Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI pada tahun 2013 mendedahkan kes-kes yang mengejutkan, termasuklah wujudnya pemberian kerakyatan terancang. Itu belum lagi dikira dengan skandal balak, politik uang dan budaya katak, yaitu wakil rakyat yang melompat parti demi kuasa. Nama-nama seperti Musa Aman dan beberapa pemimpin Sabah yang lain terpalit dengan pelbagai tuduhan rasuah yang hanya menambah luka kepada rakyat negeri ini. UMNO juga ditolak dengan jelas oleh rakyat Sabah pada PRU 14. Dalam tsunami politik 2018, rakyat menunjukkan bahwa mereka tidak mahu lagi diperintah oleh parti yang menindas suara tempatan. Parti tempatan seperti Warisan mula mendapat tempat dengan lawongan Sabah untuk rakyat Sabah menjadi tema utama. Namun kini selepas kehilangan kuasa di peringkat nasional dan juga negeri, UMNO cuba rebranding. Tiba-tiba sahaja setelah 24 tahun menyedut kekayaan Sabah, mereka mahu dikenali sebagai parti tempatan. Tetapi apakah sebenarnya definisi tempatan? Tempatan bermaksud mempertahankan hak Sabah dalam kerangka Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63. Ia bermaksud menjaga kepentingan dan identiti anak negeri, memberikan kuasa kepada suara rakyat Sabah untuk menentukan masa depan mereka sendiri. UMNO tidak pernah benar-benar melaksanakan ini. Mereka tunduk kepada pusat, kepada Putrajaya dan sanggup menggadai kepentingan negeri demi kuasa di Semenanjung. UMNO juga tidak lahir daripada aspirasi rakyat Sabah. Ia dibawa masuk
disusun dan diperkukuh oleh kuasa luar, sama seperti British North Borneo Company yang suatu masa dahulu datang membantu tetapi akhirnya mengaut segala hasil dan meninggalkan rakyat dengan penderitaan. Maka, apakah layak UMNO memanggil dirinya sebagai parti tempatan? Kalaulah itu logiknya, maka East India Company pun boleh panggil diri mereka Syarikat Bumiputra India semata-mata karena sudah lama berada di benua itu. Yang lebih melucukan, kenyataan ini datang ketika UMNO dalam keadaan yang nazak. Selepas ditolak di PRU 15 dan juga PRU 14 yang lalu, selepas kehilangan kepercayaan generasi muda, selepas tidak lagi menjadi kingmaker, mereka kini coba bermain dengan naratif identity. Ini bukanlah strategi politik, tetapi ini adalah langkah terdesak untuk kekal relevan dalam lanskap politik yang sering berubah-ubah dengan pantas. Tetapi mari kita coba renungkan lebih dalam lagi. Jika 24 tahun cukup untuk menjadikan UMNO itu parti tempatan, maka apakah PKR dan DAP yang juga beroperasi di Sabah lebih 20 tahun juga boleh mendakwa status yang sama? Atau apakah ini eksklusif hanya untuk UMNO? Nah, seterusnya, adakah ini usaha terancang untuk mencairkan perjuangan parti-parti lokal seperti Gagasan Rakyat, Warisan, STAR, dan juga PBS yang selama ini memperjuangkan hak Sabah? Apakah rakyat Sabah sedar bahwa konsep parti tempatan sedang dipermainkan untuk agenda kuasa semata-mata? Atau lebih tajam lagi, apakah rakyat akan tertipu sekali lagi dengan retorik tempatan sedangkan kuasa sebenar masih dikawal dari menara Datuk On? Dan yang lebih penting, jika UMNO mendakwa dirinya tempatan, kenapa sehingga hari ini mereka tidak berani menuntut sepenuhnya pelaksanaan MA63? Kenapa tidak memperjuangkan hasil 20% royalti minyak? Kenapa diam apabila proyek PAN Borneo dilambatkan? UMNO mungkin boleh tukar baju, ubah logo, bahkan ubah naratif. Tetapi sejarah tidak boleh diubah. Rakyat Sabah harus melihat ke belakang sebelum memutuskan masa depan. Sabah ini bukan barang mainan. Sabah bukan pangkalan kekal untuk parti luar. Sabah juga bukan tanah jajahan untuk slogan yang kosong. Dan UMNO dengan segala warisan manipulasi, kegagalan dan skandalnya tidak akan menjadi parti tempatan hanya kerana ia telah lama bertapak di sini. Rakyat Sabah, buka mata. Jangan biarkan 24 tahun kegelapan ditukar menjadi propaganda nostalgia. Kita pernah tolak mereka dan kita boleh tolak mereka lagi. Kalau Anda semua setuju, Sabah ini milik rakyat Sabah, bukan milik mesin politik import. Tekan like dan komen, Sabah bangkit. Baiklah sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe untuk lebih banyak pendedahan dan analisis politik tanah air seperti ini. Salam perjuangan semua, salam reformasi, dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.